menyelamatkan keadaan dengan cara untuk kembalikan semua orang together, semangat as a family, as a kawan-kawan tu. So botol ni is that person. Dia seorang yang dia follow the flow, at the same time dia seorang yang tenang, dia seorang yang cool, Yeah, so basically botol macam ni lah watak dia. If Botol was my classmate, I would have crush on him. Okay, funny thing about Botol is cerita ni pasal sekolah pada tahun 2003. So kalau tahun 2003, I think time tu masih lagi taste perempuan time tu masih lagi dengan lelaki yang lebih atletik, lebih tinggi kan. So that guy is actually Aizat yang dimainkan oleh Eddie Ashraf. So basically Aizat ni adalah karakter yang atletik. Dia seorang yang macam high school jock lah, boleh cakap macam tu. So basically dalam cerita ni dia yang sebenarnya ramai peminat sebenarnya. Funny thing is about Botol is Botol ni dia tak ada peminat langsung. Botol ni is Botol. Botol ni dia ada pendirian dia sendiri. That is Botol. Yeah, so funny thing about Botol lagi satu is sebenarnya Botol ni is sebenarnya apa yang fun masa Botol ni is actually Botol ni adalah watak in real life saya juga sebenarnya. So boleh dikatakan bila saya melakonkan Botol ni sebenarnya is actually natural lah, lakonan yang natural. Dia bukannya yang dibuat-buat, bukannya saya fikir macam mana Botol patut cakap, skrip ni macam mana cara Botol sepatutnya cakap kan, macam mana style Botol cakap. Tak, saya tak fikir macam tu. Bila saya cuba recite, bila saya cuba nak lontarkan dialog tu kan, saya tak fikir macam is this the way Botol supposed to say it. No, saya tak fikir macam tu. Saya akan fikir macam saya tak fikir apa-apa, saya just lontarkan as in my way, because macam mana dekatnya karakter Botol ni dengan real life diri saya sendiri. So that is how mudahnya, bukanlah mudah sebenarnya, it's actually challenging. Satu sebab saya berlakon dengan pelakon-pelakon yang gempak-gempak, Nolai kan, memang pelakon yang power-power kan. So itu satu cabaran untuk saya. Advantage dia sebab Botol ni sebenarnya dekat dengan saya, karakter yang dekat dengan saya, So yeah, ada yang tanya kenapa Botol, kenapa nama Botol. Saya tak boleh nak explain lah, saya tak boleh nak spoil. Korang kena tengok sendiri. Korang jangan tanya saya soalan yang buatkan saya spoil everything. So anything else? Apa lagi yang korang nak tahu? Alright, this is fun. Okay, so basically process shoot. Okay, the process bila saya shoot. Sebenarnya there's funny story pasal Botol punya watak ni. Bukan dalam cerita, behind the scene sebenarnya. It's actually funny. Okay, pasal watak Botol ni, there's something funny. Cuma saya tak tahu saya boleh cerita dekat public atau tak, because this is bukannya dalam cerita, it's actually behind the scene punya cerita pasal Botol ni. But saya tak tahu kalau saya boleh cerita ke tak, because it's actually benda-benda yang behind the scene. I don't know if I should. Anyways, process shooting tu is actually kind of fun lah, when I first stepped on set.
it's actually kind of awkward because kita orang semua, macam saya first time jumpa cast yang lain kecuali Dayan lah. Okay, Dayan saya pernah bekerja dengan dia. I've worked with her before. Kita orang pernah shoot sama-sama once. And yeah, kecuali Dayan yang sebenarnya, to be honest, Dayan yang tak buatkan segala situation kat sana agak awkward lah for me, because dia seorang je yang saya kenal, yang pernah saya jumpa. Yang lain semua saya kenal lah, but then saya tak pernah jumpa. And funny thing about apa yang terjadi masa first time saya masuk set is actually at first saya sebenarnya kurang pasti saya akan rapat dengan Nadir ataupun tak sebenarnya. Yeah. Sebenarnya saya kurang, masa awal-awal saya masuk tu saya tak pasti kalau saya akan berkawan dengan Nadir, akan engam dengan dia ataupun tak, because sejujurnya bila saya tahu pasal projek NKSPM ni sebelum shoot, so saya nampak lah semua cast punya nama kan. Okay, we have this. So basically first saya nampak, okay, kita ada Dayan Trisha. Okay, I was like, okay, Dayan Trisha, like saya kenal dia, so mesti best lah kalau dapat kerja lagi. Okay, Dayan Trisha. And then next name saya nampak Eddie Ashraf. So Eddie Ashraf, saya macam, oh shit, this guy is big kan. Mamat ni macam berpengalaman kan, dah 10 tahun dalam industri. So I was like, oh damn, okay, maybe dia lagi professional, maybe dia lagi professional dalam nak bekerja punya, apa orang kata, dengan situasi bekerja, dia lagi professional. So next nama pula saya nampak Shasha Abdul. Bila saya nampak nama Shasha, sebenarnya saya memang minat Shasha sebelum saya jumpa dia, because saya nampak dia berlakon untuk drama waktu tu kan. Saya nampak macam, oh, dia ada style, Shasha ada style. So saya macam tu lah, okay, fine. And then next saya nampak Nadir Nasar. So okay, funny thing kan, bila saya nampak nama Nadir kan, saya macam, sebab to be honest, saya pernah ternampak Instagram account Nadir. And I was like, siapa Mamat ni And dia macam, sebab dia menang Hero Remaja kan. Saya rasa right before Hero Remaja pun saya ada macam ternampak account dia. Sebenarnya saya ternampak dia punya Instagram account, sebab tak silap saya, my friend is actually close to him. So daripada sana lah, like we talked about model stuff apa semua kan. Saya ternampak Nadir punya account. Okay, so saya sebelum tahu Nadir ni, saya pernah stalk dia lah. Saya cakap, siapa Mama ni, macam acar ni kan, macam tak boleh bawa kawan dia ni kan. Then boom, okay, saya dah ada feeling yang macam, okay, tak ngau apa semua. Bila saya first time masuk set, saya ternampak dia. I was like, okay, antara semua orang dalam set, semua cast dalam set tu, Nadir yang paling stylish. Antara semua yang dalam set tu, saya boleh nampak Nadir yang paling style. And saya rasa tercabar. Saya macam, dalam hati saya kan, okay, aku tunggu lah esok lusa, start daripada hari ni, aku yang paling style dalam set. Okay, sumpah lah, dalam hati saya macam tu kan. And then the next day apa semua, I try to macam be stylish jugalah. Be stylish. To be honest lah, saya cuba nak jadi stylish juga lah. Walaupun sebenarnya tak perlu pun kan hari tu kan, because macam mana pun kita shoot tukar baju kan. So sepatutnya simple lah kan. Okay, long story short, saya rasa saya tak ngam dengan Nadir. Okay, but then bila lama-lama dah shoot apa semua kan, everyone started to like get along dengan saya.
kan. Lagi-lagi Nadir kan. Like Nadir, to be honest, now dia dah macam saya punya abang lah, to be honest kan. So that's what orang cakap kan, bila first impression ni kita jangan nak judge. Kita jangan nak judge orang tu awal-awal kan. Kita jangan nak ada pandang rendah kat orang tu awal-awal. Kita jangan nak fikir bukan-bukan pasal orang tu bila kita baru jumpa dia. Kita kenal dulu dia, mana tahu. And to be honest, like right now, saya dengan dia antara sebenarnya cast yang paling rapat lah. Paling rapat saya dengan Nadir. Begitu juga dengan cast yang lain. Kita orang rapat gila. But then Nadir is like, you know, kebanyakannya segala situation yang berlaku between kita orang semua cast, saya dengan Nadir selalu together lah, if you know what I mean. And then yeah guys, he's my brother lah, to be honest, you know. It's actually kind of funny lah kan, macam mana. And it's kind of cool macam mana semua orang dah, you know, get along dalam set. Semua orang dah start selesa dengan saya. Kan orang cakap I am like kalau dalam kelas kan, I am the class clown lah, boleh cakap macam tu. I don't even understand kan why. And sampai kan Eddie, Nadir, and diorang terlalu bosan bila satu hari tu saya tak ada shoot. Saya punya schedule time tu saya tak ada shoot hari tu. Kan cuma diorang je ada. Diorang terlalu bosan saya tak dalam set. Diorang call saya kan. Diorang nak prank saya apa semua. Diorang just nak dengar lawa bodoh saya. Diorang mengacau kehidupan saya. So it's kind of crazy lah. They're actually my brothers lah, to be honest. They're so cool. And please guys, apa yang korang nampak nanti kalau korang tengok projek NKSPM ni, you know, apa yang korang nampak depan skrin, korang boleh rasa kita punya macam mana rapatnya kita orang, macam mana kita orang rasa, kita orang anggap masing-masing ni family kan. Sebenarnya behind the scene lagi, you know, lagi rasa family tu. Behind the scene lagi rasa family daripada cerita sebenarnya. Behind the scene tu sebenarnya kita orang rasa macam damn bro, you know. It's kind of crazy lah. So crazy. So apa lagi korang nak tahu? Let me know. Wow, dah ada ramai yang tanya pasal Nadir. Alright, this is a simple question. So project NKSPM ni is actually series 8 episodes. Akan ditayangkan 15 March. Setiap hari Isnin 9 malam. 8 episod, tapi satu episod tu dia lama. Dia lebih kurang macam Netflix punya style. But I swear guys, saya janji kat korang semua, projek NKSPM sangat-sangatlah style. Sangat-sangatlah style. Betul. Sangat-sangatlah style. Saya tak ada nak tipu because okay, saya ingat kan, bila saya masuk dalam set projek NKSPM ni kan, perasaan saya is like, damn, bapak best ni kan. Movie best, and suasana di best kan. Bagi saya rasa macam saya jakun lah. Saya rasa macam saya first timer kan. But then bila Eddie Ashraf sendiri kan, yang dah lama ada, yang dah lama berlakon dalam ni lah, dalam industri. Dia dah lama, dah 20 tahun dalam industri. Dia pun sendiri cakap projek NKSPM ni adalah set yang paling best kan. Orang-orang yang paling best dia pernah bekerja, orang-orang yang paling dirasa family. So bagi saya rasa macam wow, saya special lah, you know what I'm saying. Like
it's a opportunity yang saya takkan lupa sampai bila-bila lah. So yeah, kalau korang support kita orang untuk projek NKSPM ni, insyaAllah kan, mana tahu kita orang ada lagi future project together in the future, you know, lagi mungkin sambungan projek NKSPM, mungkin projek NK STPM. Manalah tahu. Yo, what's up? Hi. Alright, next question. Siapa lagi nak tanya soalan? Okay, sementara kita tunggu soalan yang mungkin bagus untuk saya jawab ataupun soalan yang okay untuk saya jawab, kita relax dulu. Oh yeah, and saya just nak beritahu korang semua yang Biru Malam is out dekat YouTube, dekat Spotify or Joox, mana-mana. The original version, the piano version is already out in Spotify and YouTube juga ada piano version. So korang boleh please dengar every night dan share dengan kawan-kawan. And yeah, insyaAllah kalau rezeki lagu tu, you know, mana tahu rezeki lagu tu luas, dan insyaAllah mungkin dapat memberikan saya semangat lebih lagi untuk membuat lagu-lagu yang best, insyaAllah. InsyaAllah. Saya tak janji lah, because Biru Malam, to be honest, Biru Malam adalah idea yang once in a lifetime lah, saya rasa. Once in a lifetime, I guess. Saya pun tak rasa saya akan buat lagu yang macam Biru Malam lagi in the future. I don't know. But insyaAllah, kalau idea tu datang, kan, insyaAllah. Because saya buat lagu based on ideas and ilham, and I don't like to force anything. Saya tak suka paksa karya saya tak suka paksa. I would like take time, kan, biar betul-betul in the mood, biar betul-betul, you know, saya nak karya saya ikhlas and tanpa dipaksa, you know. That is how saya berkarya lah, to be honest. So yeah guys, Biru Malam is out now on all streaming platforms and also YouTube. Korang boleh check it out. And yeah. By the way, I'm bringing back my mullet. So saya tengah menunggu panjang semula untuk saya punya mullet. And then saya akan potong depan ni, letakkan fringe like this. Then yeah, handsome. Walau saya mina cahaya bagai bulan kala gelita, namun hati masih gelisah terkenang dirimu. Cantiknya rambut. Thank you so much. What's up though? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Do you already have a plan after Biru Malam? What is your next step? To be honest, after Biru Malam, sebenarnya saya tak puas hati lagi untuk promoting Biru Malam, but at the same time I'm working on a song. I'm still working on a song. So yeah, stay tuned. Rapping, writing or acting, which one is closer to your heart? Writing. To be honest, writing lah. I mean, rap and writing is the same thing lah to me, because I wouldn't be writing if it wasn't because of rapping. I wouldn't rap if it wasn't because of writing, you know. So it's the same thing. Kenapa kena potong rambut? Because saya nak, I wanna grow. I wanna get my mullet back. Macam mana BFF dengan Memasti sama management ke? Kita orang jumpa daripada boss kita orang. Boss saya adalah boss dia. Macam tu lah. Tapi management kita orang lain. Cuma boss kita orang sama.
I've been listening to Biru Malam on loop this entire day. Thank you so much. I love you. Akma Zua, miss you. I miss myself too. No, saya tak faham. What do you mean? Apa yang tak faham? Kenapa kena potong rambut? Sebab saya nak potong rambut. Saya nak mullet saya balik. Saya nak rambut dulu saya. Salam dari Korea. Annyeonghaseyo. Buang bunyi udang dulu 3 version Biru Malam is a bop. Thank you so much. What is your friend's reaction masa mula-mula jadi artis? Macam biasa lah, weh, artis lah, artis, weh, dah jadi artis lah. Benda biasa lah. Do you watch any K-dramas nowadays? Nah, I used to lah. I only watch K-drama yang ada Lee Min Ho dulu. Sepanjang pengalaman saya tengok K-drama, saya cuma tengok 2 K-drama saja. Dua-dua Lee Min Ho ada. Are you gonna save this life now? Orang Korea pun bagi salam. Next hair color, I don't know. Surprise. It's a surprise. Hi case. Biru Malam MV please. You do want to do MV for Biru Malam? Of course now. But then, you know how it is right now kan? You know how it is. PKP semua. So everything is stuck. And saya pentingkan quality. Dengan ada PKP apa semua ni, it's hard for me to get the quality I want. If you know what I mean. Cabi ke yang nyanyi? Bukan Surya from... Tak, bukan saya. It's not me. Try Midnight Blue. Done Blue before. What up, Giant? OG style, baby. Bang, orang apa? Saya orang Sabah. Saya lahir dekat Selangor. Family saya orang Sabah. Umur saya 22 tahun. Lagu you semua macam wow gitu. Best. Alhamdulillah, masih banyak. Saya masih lagi belajar. Dan bagi saya rasa diri saya ni masih lagi whack dan tak power. Tapi masih lagi belajar, insyaAllah. Shout out Mister. Haters boleh pergi mati. Favorite rapper would be Method Man. Ramai sebenarnya favorite rapper saya. But Method Man is dope. Method Man, Kendrick Lamar. Tahu lagu Purnama Naim? Tahu? Tapi saya lupa lah macam mana lagu tu. Saya tak berapa teliti dengan lagu tu sangat. But shout out to Naim tu. Lagu tu best. Wow, kita ada questions. Mari kita lihat apa soalan. No questions. Song recommendations. Sekarang ni yang saya selalu dengar lagu Quicksand by Morray, Morray. Boleh search kat YouTube Quicksand Morray. Quicksand, falling in quicksand.
depends. Memang style lah lagu tu. It's real, and saya suka how real the song is and also how fun the song is. So, korang boleh dengar lah. What's your favorite genre? My main genre is hip hop, R&B, pop. But my main is actually hip hop lah, urban music. I hope you can have a collab with Naim Daniel one day. You can DM dia and ask him, because he is a busy guy. He's famous, so Do you listen to DPR? Yes, DPR is dope. This studio is in your house, guys? Yes. This is my studio. Dia masih lagi kosong, sebab tu korang boleh dengar the echo, kan? Love from Annan. Do you hear Rosario? Yes. Out of my way, I'm gonna stay. Out of my way, yeah. Any questions, guys? Oh yeah, saya just not live sebab saya dah lama tak live. Just want to interact with you guys. Apa project for Hari Raya? Itulah. I might be releasing a Raya song, insyaAllah. It's a fun project lah. Ini baru plan lah. I don't know if it's gonna be serious, kan. Ya, lagu Raya featuring dengan beberapa artis. Ramai artis. Dope, loving the vibe of your studio. Thank you so much. It's still empty, so I might be changing my chair. Sebab kerusi ni saya rasa dah hampir 4-5 tahun kot. Kerusi ni, see, dah ada bunyi. So I might be changing this, and then I might be saya nak sofa, saya nak carpet, saya nak posters. More collabs with Zeppo, yeah. InsyaAllah. I have a song with them, but for that project kita orang terpaksa. Sebenarnya project tu kita orang dah lama nak release, kan? But then disebabkan PKP, so kita orang punya ideas dah macam stuck, jam, tak tahu nak buat apa sampai sekarang. Sampai sekarang project tu still lagi jam. But then yeah, I probably will work on it soon. Kenal Alisa? Of course kenal. Cousin saya lah tu. What up, Hanani? Studio you dekat rumah you ke? Yes. My studio is at home. Cabi ada belajar muzik ke? Tak ada. Saya tak pernah belajar muzik. Saya tak pernah belajar muzik. Saya just langgar je, saya buat je. At the same time, saya belajar macam mana nak pakai software je dekat dalam YouTube. Itu je. Kan nak belajar buat muzik ke apa semua, saya tak belajar. It just came. So what do you guys want to know? Anchor SPM ni pasal apa? Because semua cakap yang that tiru Bad Genius. Alright, just want to set to you guys straight.
Okay, just wanna set to you guys straight lah. Yang to be honest, Syabi seorang yang mengada ke tak? Syabi tak mengada. Okay, so ramai yang cakap projek NKSPM ni tiru Bad Genius. Sebenarnya projek NKSPM ni is apa yang terjadi realitinya. Apa yang terjadi realitinya dekat Malaysia, di mana orang tak cerita kan, di mana kisah tentang sekolah yang meniru time SPM. It's basically that. Dia bukannya cakap cerita tentang cerita yang meniru cerita Thailand, adaptasi daripada cerita Thailand, tak. Okay, mungkin korang fikir macam tu because satu, pasal sekolah. Okay, pasal sekolah, the looks, how kita orang macam mana rupa kita orang dalam cerita tu, kita orang punya outfit apa semua kan, the synopsis of the cerita. Mungkin korang rasa sama kan. I mean, saya tak blame korang lah kan, because masing-masing ada pendapat masing-masing kan. What I can say is, korang tengok dulu, korang sendiri tengok dulu cerita tu sama ke tak dengan Bad Genius. Itu je kan. Iklan tak sampai pun seminit, iklan baru 30 second kan? Iklan baru 30 second. So macam, kalau 30 second tu korang boleh cakap sama macam Bad Genius, ataupun just daripada segi poster korang cakap sama macam Bad Genius, bro, come on lah kan. Chill. It's not the same, to be honest. Baik korang tengok dulu cerita tu, baru korang judge. Simple as that, bro. And of course lah, saya faham je kalau korang cakap sama kan. But then kalau yang cuba nak lawan-lawan cakap ini tiru, itu, like chill, you know. Tengok lah dulu. Cabi seorang yang baby ke? Ya, betul. Nyanyi lagu Para Muka. Now let me tell you, you ain't the one. Stop wasting time, cause we are done. I came to notice that you don't know this. Stop wasting time, it's my time to shine. Sayang Para Muka. Yeah, back to the topic. Okay, kebanyakannya orang cakap, oh shit, projek NKSPM ni tiru Bad Genius. Saya rasa salah satunya kenapa orang cakap macam tu is actually projek NKSPM, dia punya look is different daripada cerita Malaysia yang lain, and also dia punya sinopsis tu lebih kurang kan, disebabkan meniru dalam exam. Oh shit, Bad Genius. Come on lah guys kan. Banyak je cerita yang cakap pasal meniru. And cerita projek NKSPM ni is actually apa-apa cerita Malaysia, cerita yang orang tak tahu, orang Malaysia tak tahu pasal apa yang terjadi betul-betul pasal pelajar-pelajar kat Malaysia ni, you know. And dalam projek NKSPM ni ingin menceritakan lebih tentang budak-budak yang dekat asrama, tentang budak-budak yang ada masalah dengan family kan. Basically itu yang kita orang cuba nak highlightkan dalam projek NKSPM ni. Okay, so pada siapa yang cakap projek NKSPM ni meniru Bad Genius, hanya dari poster, hanya dari iklan dan teaser yang tak sampai seminit, baru 30 second korang dah menilai macam-macam. Come on bro, chill. Dia macam korang order McDonald kan. Korang macam order McDonald, korang tengok gambar dia, oh shit, Big Mac style dia kan, dia macam tinggi kan. Sekali sampai bapak apa benda macam rupa barai, tapi korang rasa sedap ke tak kan. So sabar, relax kan. Korang janganlah nak nilai macam tu dulu. Korang tengok lah dulu cerita tu macam mana
kan. Sebab macam mana sekalipun kan, kenapa kalau cerita cinta, banyak buat cerita cinta, tapi orang tak cakap, oh cerita ni cerita cinta. Kenapa? Lebih kurang je macam cerita cinta yang ni. Kenapa? And it's because topik tu dah sentiasa, orang dah pekak dah dengan benda tu. Orang dah macam, oh ni cerita cinta, okay lah, kita layan lah cerita cinta. It's just another cerita cinta, kan. Kalau pasal meniru apa semua ni dah terlalu banyak dah ditayangkan apa semua kan, mungkin korang akan rasa macam, oh it's just another cerita pasal meniru, kan. Which is sebenarnya Project NKSPM is not that. Project NKSPM is about kehidupan murid sekolah, kehidupan budak-budak asrama. Kita ada love life, kita ada family, kita ada pasal school, kita ada friendship. Banyak gila apa orang kata tu, nilai murni yang boleh terdapat dalam projek NKSPM ni. So korang jangan lah nak menilai macam tu je. Relax lah, kan. Tengok lah dulu. Yes, banyak je movie luar negara adaptasi cerita lain, then Malaysia buat nampak jahat pula. See, like relax lah, kan. Orang mesti macam tu tu. Orang Malaysia keluar cerita lain sikit ke apa ke kan, adaptasi daripada luar negara ke, korang dah cakap, oh sama-sama je macam. Itu korang takkan nak industri ni all the way Malaysian style, sampai all the way kita orang tak evolve in in anything, kan. You see how Malaysian kan, dia cakap, oh ni tiru kan, kenapa nak tiru luar, kenapa ni. Jadi kalau kita stick kat Malaysia, we don't evolve, man. Kita stick dengan ideologi orang-orang Malaysia, we don't evolve, to be honest. Dengan tengok kan, tak tengok cerita pun dah mula nak condemn, dah mula nak cakap lebih-lebih kan. Like chill bro, kan. Chill. Kita orang sebagai seorang anak seni, kita orang sebagai orang-orang seni, kita orang layak berkarya macam ni sekalipun kita orang nak. Kita orang layak nak berkarya macam ni sekalipun kita orang nak, kan. Asalkan kita orang tak kacau beras karyawan orang lain. Apa pun, korang jangan lupa tengok projek NKSPM 15 March setiap hari Isnin pukul 9 malam. Ya, pukul 9 malam. Kalau yang tak ada Astro macam mana nak tengok, korang boleh download, korang boleh stream dekat Astro On Demand and Astro On Demand and Astro On The Go. Korang boleh download app tu dekat App Store ataupun Play Store, Google Play Store, apa benda semua yang Android pakai tu. Korang boleh download kat sana. Nanti lagi senang lah korang, kat mana-mana boleh tengok kat luar, asalkan korang ada app tu. And basically kalau korang ada prepaid lah, kalau korang ada internet, boleh tengok lah.
Ashlyn, what's up? Boleh nyanyi lagu At My Worst tak? I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. If only you know how. Apa lirik dia? And if only you know how. If only you know. Okay, saya tak tahu. Fuck it, saya tak tahu. Saya prefer menyanyi atau berlakon. Sebenarnya my main is actually of course lah menyanyi, of course music. But then bila saya diberi peluang untuk berlakon, you know, tiba-tiba saya akan rasa macam shit, saya kena fokus, saya kena berlakon ni dengan betul-betul. It's like that, no? Sebab dulu saya, masa first time saya berlakon, saya ada perasaan yang macam, I don't care about acting kan. Macam mana sekalipun orang faham je aku ni penyanyi. So kalau aku berlakon kayu sekalipun, orang maafkan, orang tahu aku penyanyi, aku tak biasa berlakon. But now saya dah matang, saya akan fikir macam shit, apa-apa job yang saya terima, saya akan buat betul-betul lah, you know. Tak bermakna saya berlakon, saya tak boleh, saya penyanyi, saya tak berlakon. You know what I mean? Hey ho, what up? Kak Lala, what's up? What's up? Dah pukul 11.30 guys. Esok saya ada kerja pagi awal. Ada shoot yang best esok. Boleh cerita experience berlakon dengan pelakon projek NKSPM. Saya dah cerita dah tadi sikit, but mungkin saya boleh cerita yang saya cerita lagi lah, tapi saya pendekkan sikit lah. Of course pengalaman dia nervous sebab diorang semua hebat-hebat daripada saya. And then first masa saya jumpa diorang, it's kind of awkward. Kecuali orang yang tak buatkan saya rasa awkward is actually Dayan. Sebab saya pernah jumpa Dayan and saya pernah shoot dengan dia. So Dayan yang buatkan segala benda tak awkward untuk saya. And pengalaman dia is actually at the end of the day memang best gila babi lah. Memang pengalaman yang saya takkan lupakan. Is actually once in a lifetime punya pengalaman. So yeah, it's kind of fun. So korang kena tengok lah projek NKSPM. Share sikit karakter part yang susah nak buat. Okay, satu benda pasal karakter botol ni dalam cerita projek NKSPM ni, yang paling susah nak buat disebabkan watak botol ni is actually dekat dengan watak saya in real life. And watak botol ni dia tak ada yang besar pun. Watak dia sebenarnya watak yang neutral. Dia tak ada, botol ni dia tak ada watak yang, dia tak ada scene yang susah bagi saya. Sekejap. Apa yang susahnya untuk botol sebenarnya is nak membezakan cabi dengan botol. Itu sebenarnya yang susah sebenarnya. Because botol is actually rapat. Karakter dia is rapat gila dengan cabi. Kan yang betul-betul saya rasa macam beza dia dalam 10%, 5% beza dia dengan cabi. Kan botol punya watak. Apa yang susah sebenarnya untuk botol is actually nak lari sikit daripada cabi. Nak lari sikit daripada cabi tu susah. Itu yang sebenarnya susah. Ada scene-scene, tak ada pun scene-scene yang sebenarnya susah pun. Sebab botol ni dia tak ada scene yang besar macam menggunakan
method yang besar ke, tak ada pun. So far okay je. Cuma yang susah tu is macam mana nak larikan botol tu daripada cabi. Sebab cabi dengan botol ni dia rapat. Faham tak? Itu yang sebenarnya agak susah sebenarnya. Because jauh dia tak apa yang beza botol dengan cabi ni, beza dia dalam 5% 10% je, itu je. So nak lari daripada cabi tu agak susah. Watak botol tu tak tegas pun, dia relax. Dia simple. Dia tenang, dia positif. Dia tak ada perasaan benci, dengki, tak. Dia positif, dia santai. Dia paling tak suka bila orang bergaduh. Dia tak suka bila orang nak timbulkan benda-benda yang negatif, dia tak suka. At the same time, dia jenis yang follow the flow. Dia ikut kawan dia kan? Dia ikut je kawan dia. Kawan dia buat salah, dia pun ikut. Tapi at the same time, dia tenang je. Apa-apa situasi sekali pun dia tenang, dia relax, dia hadap, macam tak ada masalah. Dia relax. Itu lah botol. Guys, korang ni tanya soalan yang mungkin saya akan terjawab. At the same time saya akan nak spoil pasal cerita ni. So please guys, jangan tanya soalan-soalan yang mungkin saya akan terjawab sampai saya spoil cerita ni. Confirm lah chill kan, it's really you in real life. Betul. Botol ni chill gila. At the same time dia musician juga dalam cerita ni. Dia pun buat lagu. Dia pun jenis yang deep. Dia jenis yang berfalsafah kadang. Tenang. Dia ada pendirian dia sendiri. So susah lah. Yang susah tu lah nak separatekan watak botol dengan cabi. Memang susah. Semoga cabi rezeki bertambah lagi tahun demi tahun. Amin. InsyaAllah, amin. Terima kasih. InsyaAllah. Begitu juga dengan anda semua yang tengah menonton. InsyaAllah rezeki anda bertambah setiap tahun, setiap bulan, setiap hari. InsyaAllah dilindungi. InsyaAllah. Apa-apa pun guys, jangan lupa dengar Biru Malam. Saya masih lagi nak promote Biru Malam ni sebenarnya. So korang janganlah lupa dengar Biru Malam. Okay. And jangan lupa guys, wish Amir good luck untuk AJL. Bulan depan dia dah start AJL, March 17 ke? 17 hari bulan. So yeah, pergi DM Amir sekarang, wish dia good luck. Cakap cabi so wish good luck. Sakit tak kena sebat? Sakit. Hello Abang-Abang Handsome. Hello. Nyanyi sikit. Tak nak. Okay lah, nyanyi lah. Nyanyi sikit lah Biru Malam. Walau senyum indah cahaya, bagai bulan kala gelita, namun hati masih gelisah terkenang dirimu. Walau bibir indah berkata, hilang dalam dunia tawa, sendiri bertemankan purnama, menanti dirimu biru malam. Why don't you create a lyric video for Biru Malam that includes your fans? Because actually for Biru Malam, I have a bigger idea lah, to be honest. Saya ada idea yang lebih gila lah for music video, but then it's PKP time kan, so macam agak effed up sikit lah. But it's alright, you know. InsyaAllah ada rezeki kita orang shoot music video Biru Malam.
And to be honest, untuk release lagu Biru Malam tu sebenarnya it's not my idea untuk release awal pun sebenarnya. It's basically mak saya cakap okay, release je awal. Sekali kita release, kebetulan time tu PKP. So macam oh shit, kalau kita release time PKP, confirm orang akan dengar. So release time PKP lah. Cannot wait for the MV. Jangan harapkan lah, sebab kita orang tak shoot lagi sebenarnya. But insyaAllah doakan. Kau ada apa-apa soalan lagi ke? Kalau tak, saya end live sekarang ni. By the way guys, tadi saya mandi, saya shave misai guys. I don't know if you can see, saya dah shave misai. Saja beritahu. Looking forward to the MV whenever it comes our way. Thank you so much. InsyaAllah, doakan. Kau tak ada apa-apa soalan lagi kan? Tak terfikir ke nak buka bisnes? Ada je, but maybe not now lah. Ada je terfikir, tapi idea yang belum masanya untuk merealisasikannya. Sebab saya belum lagi rasa macam it's time for me to ada business kot. Belum lagi kot. But yeah, saya ada terfikir. Alright guys, yang paling penting saya jangan lupa dengar Biru Malam. Okay, see you when I see you. Okay, take care and stay safe. Send my regards to mommy. Okay kak, take care. Alright guys, your boy is out. So jangan lupa dengar Biru Malam. Yeah, tunggu project NKSPM soon, insyaAllah. See you guys. Assalamualaikum. Peace out. Love y'all.